Channel Fakta Menarik ini menyentuh tentang pelbagai perkara, cerita, kisah dan suasana yang berlaku di sekeliling kita. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan follow Fakta Menarik di Facebook serta Instagram pada link yang diberikan. Shangri-La Hotels and Resorts. Shangri-La bermaksud imajinasi syurga dunia. Nama Hotel Shangri-La diinspirasikan daripada sebuah novel legenda karangan James Hilton yang berjudul The Lost Horizon yang diterbitkan pada tahun 1933. Novel tersebut menceritakan tentang keindahan alam yang begitu alami di sebuah desa di daerah pergunungan Tibet. Ini memberi inspirasi kepada pengasas Hotel Shangri-La, iaitu visi dan misi mereka adalah untuk membahagiakan pelanggan sehingga tidak hanya memenuhi, malah melampaui keinginan dan harapan tetamu yang menginap di hotel mereka. Siapa sangka, hotel yang mempunyai ratusan rangkaian di seluruh dunia ini diilhamkan oleh hartawan Malaysia Robert Kwok bersama Kwok Brothers. Asalnya, Kwok Brothers yang menceburi bidang perhotelan membuka hotel pertama mereka di Singapura yang dinamakan Kwok Hotel. Pada tahun 1983, nama hotel tersebut ditukarkan kepada Shangri-La Hotel. Shangri-La mempunyai 5 jenama di segmen pasaran yang berbeza termasuk Hotel Shangri-La, Shangri-La Resorts, Hotel Traders, Hotel Carey dan Hotel Jen. Penginapan 5 bintang mewah di rantaian ini boleh ditemui di seluruh Afrika, Asia, Timur Tengah, Kanada, Oceania dan Eropah. Di tanah besar China sahaja, terdapat 55 rangkaian hotel ini di seluruh wilayahnya. Bonya. Sebut sahaja Bonya, terus tertangkap imej Itali di fikiran kita. Benar, jenama Bonya mendapat namanya dari bandar Bologna di Itali. Menurut pengasasnya, nama Bonya diilhamkan semasa beliau melawat Bologna, Itali pada tahun 1979. Terlintas di fikirannya pada ketika itu, Bologna, Bologna, Bonya. Ya, Bonya. Begitulah beliau menamakan produk buatannya dengan Bonya. Tetapi yang pasti, Bonya bukan produk Itali. Bonya adalah sebenarnya diasaskan oleh Chiang Sang-sem pada tahun 1994. Menyusuri sejarah kehidupan beliau memberi inspirasi kepada ramai orang. Siapa sangka anak penoreh getah ini yang berasal dari Melaka berupaya melonjakkan hasil jualan jenamanya menghampiri 1 bilion ringgit setahun. Chiang merupakan anak sulung daripada 9 orang adik-beradik. Atas faktor kemiskinan, beliau berpindah ke Pulau Pinang untuk bekerja di kilang beg milik bapa saudaranya. Di situlah bermulanya beliau belajar melukis beg, menggunting, menjahit sehingga siap satu beg tangan dengan upah RM15 sahaja. Pada tahun 1971, beliau merantau ke Singapura untuk bekerja di kilang beg dengan gaji $60 sebulan. Berbekalkan pengalaman dan modal yang kecil, beliau membuka kilang kecil di Singapura. Hanya pada tahun 1978, beliau bersama pekerjanya berpindah ke Johor Bahru dan mula membuat beg-beg tangan untuk syarikat yang besar sehingga berkembang menjadi jenama yang tersendiri dan eksklusif. Bunyi macam Flubber. Tak tahu Flubber? Flubber adalah filem tahun 1997 yang mengisahkan tentang satu bahan elastik yang power. Samalah macam jenama flip-flop Flipper ni, memang power. Flipper diasaskan oleh Jack Lim pada tahun 2008. Beliau memulakan operasi kedai pertamanya di Plaza Sungai Wang pada tahun 2010. Perjalanan beliau menjadi seorang usahawan adalah sangat berani. Beliau membuat keputusan berhenti belajar selepas tamat semester pertama dalam bidang sains komputer di Amerika Syarikat kerana lebih berminat menjadi seorang usahawan. Melihat kepada pasaran flip-flop yang terhad dan dijual pada harga premium dengan permintaan yang sangat tinggi pula, Jack Lim mengambil risiko untuk menceburi perniagaan flip-flop bersama 3 rakan sepermainannya. Flip-flop Flipper sepenuhnya diperbuat daripada getah asli yang bebas daripada BPA, iaitu sejenis bahan kimia yang boleh mengganggu sistem endokrin manusia. Flip-flop Flipper adalah selesa, antimikroba dan anti-licin. Ia juga mesra alam kerana bersifat biodegradasi, boleh kita semula dan boleh dicuci. Kini terdapat lebih daripada 50 outlet Flipper di seluruh Malaysia. Flipper telah berkembang secara dinamik merentas Asia dalam tempoh
tahun penubuhannya. Maka wajarlah anak muda ini berbangga menjadi salah seorang yang disenaraikan dalam Top 10 of Asia pada tahun 2015. Big Apple. Tatkala berjalan melepasi kedai Big Apple Donuts and Coffee, sudah terasa kemanisan, kelembutan dan pelbagai perisa rasa yang dicetuskan oleh otak kita. Memang sedap. Setiap satunya dengan perisanya yang tersendiri memikat hati pencinta donat dan kemanisan. Ramai juga yang mempunyai tanggapan jenama donat ini berasal dari luar negara. Tetapi sebenarnya jenama donat ini diasaskan di Malaysia oleh seorang pengusaha Mike Chan. Pada tahun 2007, Mike Chan dan rakan-rakannya memulakan operasi perniagaan di outlet pertamanya yang terletak di The Curve, Damansara. Dengan pantas, nama Big Apple meniti dari bibir ke bibir sehinggakan ramai yang sanggup beratur panjang untuk menikmatinya. Hanya dalam tempoh setahun beroperasi, jenama ini telah mempunyai 23 outlet, menjadikan ia jenama paling pantas berkembang dalam sejarah Malaysia. Kini, terdapat 77 outlet di Malaysia dan lebih membanggakan, jenama donat ini telah berada di pasaran Cambodia. Spritzer. Teringat Spritzer, terasa nyamannya air mineral itu tatkala melalui kerongkong. Rasa autentik air mineral Spritzer ini benar-benar menghilangkan dahaga. Air mineral berjenama Spritzer diasaskan oleh Datuk Lim Kok Boon. Beliau membotolkan air mineral yang bersumber punca air di Taiping, Perak pada sekitar tahun 1989. Pada tahun tersebut, kilang pembotolan syarikat Spritzer Berhad ditubuhkan di Tupai Light Industrial Area, Taiping, Perak. Produk yang dihasilkan ialah air minuman semula jadi Spritzer yang bersumberkan air bawah tanah bukit di seluruh Taiping yang berukuran 330 ekar. Ia terletak berdekatan dengan empangan lembaga air Perak. Akibat daripada perkembangan dan permintaan pengguna yang tinggi, pada tahun 1994, kilang baharu telah ditubuhkan di lokasi baru iaitu di Air Kuning, Taiping, Perak. Sejak tahun 1993, syarikat Spritzer Berhad telah menerima pelbagai anugerah dan penghargaan di atas komitmen yang telah diberikan terhadap kualiti produk pengeluarannya. Kini, Spritzer Berhad adalah bernilai 450 juta dan produk mereka dieksport ke negara Singapura, Brunei, Hong Kong, Taiwan dan Papua Nugini. Padini. Pertama kali mendengar jenama Padini, pasti ramai menyangka ia dari luar negara. Padini adalah salah satu cerita kejayaan dari Malaysia. Ia bermula apabila seorang lelaki Malaysia bekerja di kilang kain Singapura sebaik sahaja beliau menamatkan pelajaran di sekolah menengah. Beliau adalah Yong Pang Chon. Pada tahun 1971, beliau kembali ke Malaysia dan membina syarikatnya yang dinamakan Huayo Garments Manufacturing Company yang mendapat hak mutlak atas pembuatan pakaian wanita. Mulai itu, Yong menubuhkan jenama Padini pada tahun 1975. Padini kini berdiri setanding dengan jenama lain yang terkenal dan berada di 330 lokasi di 16 buah negara Asia dan diangkat sebagai top 30 jenama Malaysia yang paling berharga. British India. Namanya sahaja sudah cukup gah, sepertinya jenama ini lahir dari Kepulauan British. Tetapi tidak, bukan dari Kepulauan British dan bukan juga dari India atau kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. British India adalah jenama fashion yang diasaskan pada tahun 1994 oleh seorang pereka fashion yang amat berpengalaman iaitu Pat Liu. Beliau adalah nadi kepada jenama fashion British India. Kini, British India telah mempunyai 40 outlet di seluruh Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. Rekaannya yang bersahaja lebih tertumpu kepada konsep klasik, yoga, traveller, adventure dan banyak lagi. Dan yang paling penting, jenis kainnya selesa kepada pemakainya. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk peluang memenangi RM50 pada akhir bulan ini. Jika anda berpendapat info ini bermanfaat, bantu kami untuk tekan butang like dan share video ini. Jumpa lagi!